Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Amran, A182637. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk perkembangan sekularisme hingga demokrasi. Seterusnya kita akan mulakan dengan sekularisme, liberalisme, rasionalisme, humanisme, human right, pluralism dan demokrasi. Sekularisme adalah menolak agama, memilih agama dan mereka tidak suka kepada agama dan menganggap agama ini satu perkara tahyul dan mereka anggap agama ini tidak logik dan tolak agama secara total dan mereka ambil agama pada sudut tertentu sahaja. Seterusnya kita pergi kepada tahap sekularisme. Tahap sekularisme ada tiga, iaitu di mana yang bawah sekali adalah mereka ambil agama ikut keperluan sendiri dan yang pada peringkat yang tengah adalah mereka tidak kisah akan agama, mereka menganggap kehidupan ini tak ada kaitan langsung dengan agama dan peringkat yang teratas sekali adalah tolak agama terus, tolak secara total. Seterusnya kita pergi pula kepada liberalisme. Liberalisme adalah menolak aktiviti agama dalam kehidupan dan menganggap agama sebagai satu perkara yang tak semestinya betul. Mereka fikir agama ni ada campur tangan manusia. Jadi mereka tahu manusia boleh ijtihad dan beri pandangan. Akhirnya mereka tolak agama dan nak bebaskan diri daripada kawalan agama. Seterusnya tahap liberalisme, mereka menolak autoriti agama dalam kehidupan, iaitu menolak Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Mereka tolak agama dan mereka tidak mahu terikat dengan agama. Mereka bebas tafsir sendiri dan tafsiran mereka adalah secara logik dan rasional. Seterusnya kita pergi pula kepada rasionalisme. Apabila seseorang itu berpegang dengan sekularisme dan liberalisme, sudah sebetulnya mereka ini berpegang juga dengan konsep rasionalisme, iaitu konsep berteraskan kepada logik akal. Aspek apapun mereka sesuaikan dengan logik akal jika mereka mengikut rasionalisme, dan sekiranya tak logik dan hanya dakwaan tahyul maka mereka menolak. Rasionalisme ada dua, iaitu pure rationalism dan Islam rationalism. Pure merupakan mengukur sesuatu berdasarkan logik. Mereka ini biasa dipanggil Mu'tazilah, dan Islam rationalist adalah di mana ada kebaikan dan kemaslahatan, di situlah syariat Allah. Sepatutnya dalam Islam, di mana ada syariat Allah, di situlah ada kebaikan dan kemaslahatan. Seterusnya kita pergi pula kepada humanism, iaitu aspek yang hanya melihat aspek kemanusiaan sahaja. Oleh kerana mereka berpegang kepada logik akal, mereka berpegang kepada aspek kemanusiaan yang tidak fikir dosa, pahala, syurga, neraka. Apa yang baik untuk mereka maka baiklah dan buruk maka buruklah. Mereka mengabaikan aspek wahyu. Mereka hanya menumpukan yang ada pada aspek manusia itu sendiri. Seterusnya kita pergi pula kepada tahap humanism. Tahap humanism, mereka berpegang kepada no God centric, iaitu tidak pentingkan aspek Tuhan atau wahyu, dan mereka berpegang kepada human centric, iaitu mementingkan aspek kemanusiaan. Jadi mereka pentingkan aspek hak asasi, iaitu jika dalam Islam kita lebihkan kepada ikut wahyu Allah dan hukum hakam, dan seterusnya barulah manusia. Tetapi orang barat, mereka tiada Tuhan untuk diikut, untuk mereka jadikan panduan. Jadi mereka terima pandangan manusia. Jadi pandangan manusia terus akan menjadi undang-undang dan peraturan. Seterusnya kita pergi pula kepada human right yang mengagungkan hak yang ada pada individu. Mereka menginginkan kebebasan yang diinginkan dan keselamatan yang ingin diperjuangkan. Semua itu diperjuangkan atas nama human right. Mereka ingin buat perkara yang mereka nak dan mereka tak nak, tanpa panduan wahyu, dan mereka perjuangkan hak-hak mereka. Seterusnya kita pergi pula kepada hak pemikiran yang seterusnya, iaitu pluralism. Pluralism ialah mereka menganggap semua perkara betul dan tak ada satu perkara yang lebih betul dari yang lain. Mereka menganggap agama boleh pecah belahkan manusia. Justru mereka menghilangkan punca perpecahan dengan hilangkan agama serta-merta. Tahap pluralism adalah tiada satu kepercayaan atau agama yang lebih betul mengatasi yang lain. Mereka rasa semua betul. Jadi tugas dakwah di sini agak sukar kerana mereka menganggap semua perkara betul dan tiada yang salah. Seterusnya kita pergi kepada demokrasi, iaitu oleh kerana semua dianggap sama, maka mereka memerlukan kepada satu cara, iaitu kaedah yang menentukan betul atau salah. Untuk tentukan perkara itu berkenaan betul atau salah terletaknya bawah demokrasi. Mereka ukur kebenaran itu mengikut suara manusia. Jadi tahap demokrasi ini, oleh kerana semua betul, mereka membuat satu sistem demokrasi yang tentukan yang mana betul dan mana sebaliknya. Demokrasi barat adalah keputusan dan kebenaran adalah berdasarkan suara ramai. Namun dalam Islam kita ada syura. Keputusan dan kebenaran adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Apakah faktor utama perkembangan ini berlaku adalah kerana mereka ini semua menolak autoriti agama, menolak wahyu yang diturunkan daripada Allah. Mengapa Islam menolak pemikiran barat ini? Kerana yang pertama, sekularisme. Islam menolak sekularisme adalah kerana sekular menolak agama, kerana dalam Islam kita menjadikan Islam sebagai cara hidup. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme adalah bebaskan diri daripada kawalan agama, iaitu tidak mengikut wahyu. Tapi dalam Islam kita terikat dengan agama Islam. Seterusnya, yang ketiga ialah rationalism. Rationalism adalah bila seseorang itu tak ikut wahyu, dia hanya berpegang kepada logik akal yang ada pada fikiran dan diri manusia. Tapi dalam Islam kita ada paduan akal dan wahyu. Yang seterusnya, yang keempat, humanism. Humanism adalah aspek kemanusiaan sahaja, tak tumpu aspek ketuhanan. Tapi dalam Islam kita wujudkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya ialah human right. Human right adalah mengagungkan hak yang ada pada individu. Tetapi dalam Islam kita mengikut hukum dan syariah yang telah dituntut daripada Allah. Dan yang seterusnya ialah pluralism. Pluralism adalah semua perkara mereka anggap betul. Tapi dalam Islam kita adakan kebenaran mutlak, dan yang terakhir sekali adalah demokrasi. Demokrasi adalah ukur kebenaran ikut suara ramai. Tapi dalam Islam kita adakan syura, kita adakan perbincangan. Jadi secara kesimpulannya, jika seseorang itu ada sekular dalam diri dia, maka dia akan ada peringkat-peringkat lain, iaitu liberal, rationalism dan sebagainya. Jika dia ada demokrasi dalam diri dia, sudah tentu adanya human right, humanism dalam diri dia. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.